2 Samuel bab 24. Sekali lagi murka Tuhan menyala terhadap orang Israel, lalu untuk melawan mereka, digerakkannya hati Daud. Firman-Nya, "Pergilah, jalankanlah pancian atas warga Israel dan warga Yehuda." Maka berkatalah raja kepada Yoab, panglima tentera yang ada bersama-samanya, "Jelajahilah semua suku Israel dari Dan sampai Bersheba, dan jalankanlah bancian umat, supaya aku tahu akan jumlah mereka." Kata Yoab kepada raja, "Semoga Tuhan, Allah Tuanku, menambah bilangan umat ini 100 kali ganda daripada jumlah mereka sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja melihatnya sendiri. Akan tetapi, mengapakah Tuanku Raja menghendaki hal ini?" Meskipun begitu, kata-kata raja terpaksa dituruti oleh Yoab serta para panglima pasukan. Maka pergilah Yoab dan para panglima pasukan itu dari hadapan raja untuk membanci umat Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan berkemah di Aroer, sebelah selatan kota yang terletak di tengah-tengah lembah Gad. Dari situ, mereka menuju Yaizer, lalu sampai di Gilead dan di Kadesh. Setelah itu, mereka sampai di Dan Yaan, lalu berkeliling sampai ke Sidon. Mereka pun tiba di kota berkubu Tirus, dan terus berjalan ke semua kota orang Hewi serta orang Kanaan. Selanjutnya, mereka pergi ke sebelah selatan Yehuda, ke Bersheba. Setelah menjelajahi seluruh negeri itu selama 9 bulan 20 hari, sampailah mereka di Yerusalem. Yoab pun memberikan jumlah angka umat itu kepada raja. Dalam kalangan orang Israel, ada 800.000 orang gagah perkasa yang mahir menggunakan pedang, sedangkan dalam kalangan Yehuda ada 500.000 orang. Akan tetapi, hati nurani Daud terusik setelah dia menghitung umat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku sangat berdosa dengan perbuatanku ini. Sekarang ya Tuhan, semoga Engkau menjauhkanlah kesalahan hamba-Mu ini, karena perbuatanku ini sangat bodoh." Ketika Daud bangun pada pagi harinya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian, "Pergilah dan katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu antaranya, dan aku akan melakukannya." Gad pun datang menemui Daud dan memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya kepadanya, "Adakah akan kau pilih 3 tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau mahukah engkau melarikan diri selama 3 bulan dari hadapan lawanmu, sementara mereka mengejar engkau? Atau akankah kau pilih 3 hari wabak sampar di negerimu? Sekarang, fikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku." Jawab Daud kepada Gad, "Hal ini sangat menyesakkan bagiku. Biarlah kita jatuh ke tangan Tuhan, kerana rahmat-Nya besar. Jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi, Tuhan mendatangkan wabak penyakit atas Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka dari antara umat itu, matilah 70.000 orang dari Dan sampai Bersheba. Tetapi, ketika malaikat menghulurkan tangannya atas Yerusalem untuk memusnahkannya, Tuhan berbelas kasihan atas sebab malapetaka itu. Firman-Nya kepada malaikat yang memusnahkan umat, "Cukup, sekarang turunkanlah tanganmu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan berada berdekatan dengan tempat pembantingan Bijirin Arauna, orang Yebus. Ketika Daud melihat malaikat yang mengajar umat itu, dia pun berkata kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan telah melakukan kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Biarlah tangan-Mu melawan aku dan kaum keluargaku." Pada hari itu, Gad datang lagi menghadap Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah sebuah mazbah bagi Tuhan di tempat pembantingan Bijirin Arauna, orang Yebus itu." Lalu Daud pun pergi, seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Gad. Ketika Arauna menengok dan melihat raja bersama-sama para pegawainya berjalan ke arahnya, keluarlah dia lalu sujud dan memberi hormat kepadanya.
Arauna bertanya, "Mengapakah tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, Aku hendak membeli tempat pembantingan bijirin ini daripada kamu. Di tempat ini akan kudirikan sebuah mazbah bagi Tuhan, supaya wabak sampar ini berhenti menimpa umat. Kata Arauna kepada Daud, "Ambillah sahaja tuanku raja, dan persembahkanlah apa yang dipandang baik. Lihat, di sini ada lembu untuk korban bakaran, sedangkan segala tukul pengirik serta perkakas lembu itu dapat menjadi kayu bakarnya. Semua ini, ya Raja, Arauna persembahkan kepada Raja." Kata Arauna pula kepada Raja, "Semoga Tuhan, Allah tuanku, berkenan kepada tuanku." Akan tetapi, Raja berkata kepada Arauna, Jangan begitu, karena aku mahu membelinya daripada kamu dengan harga yang layak. Aku tidak mahu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahku secara percuma. Maka Daud membeli tempat pembantingan bijirin itu dengan lembu-lembunya pada harga 50 shikal perak. Daud pun mendirikan sebuah mazbah bagi Tuhan di sana, lalu dipersembahkannya korban bakaran dan korban kedamaian. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, sehingga wabak itu berhenti menimpa Israel. Satu Tawarik bab 21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan menghasut Daud untuk mengadakan bancian jumlah orang Israel. Lalu Daud berkata kepada Yoab dan kepada para panglima pasukan, Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, lalu bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu akan jumlah mereka. Kata Yoab, Semoga Tuhan menambah umatnya 100 kali lipat ganda daripada yang ada sekarang. Ya tuanku raja, bukankah mereka semua hamba tuanku? Mengapakah tuanku menghendaki hal ini? Mengapakah orang Israel harus menanggung kesalahan kerana hal itu? Meskipun begitu, titah raja terpaksa dituruti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Hasil bancian rakyat itu pun diserahkan Yoab kepada Daud. Antara seluruh umat Israel ada 1.100.000 orang pemegang pedang, manakala antara orang Yehuda ada 470.000 orang pemegang pedang. Bani Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam penghitungan, karena perintah raja itu dipandang keji oleh Yoab. Akan tetapi, hal itu jahat di mata Tuhan, sehingga dia mengazab Israel. Kata Daud kepada Allah, Aku sangat berdosa kerana melakukan hal ini. Sekarang, semoga jauhkanlah kesalahan hamba-Mu ini, kerana tindakan aku ini sangat bodoh. Lalu Tuhan berfirman kepada Gad, pelihat Daud, Pergi dan katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, aku mengajukan kepadamu 3 perkara. Pilihlah salah satu antaranya untuk kulaksanakan. Maka Gad datang menghadap Daud dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, buatlah pilihan, 3 tahun bencana kebuluran, atau 3 bulan dihancurkan di hadapan lawanmu sementara pedang musuh mengejar kamu. Atau 3 hari pedang Tuhan, iaitu wabak penyakit, menimpa negeri ini dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan terhadap seluruh daerah Israel. Sekarang, pertimbangkanlah jawapan apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku. Jawab Daud kepada Gad, Hal ini sangat menyesakkan bagiku. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, kerana rahmat-Nya sangat besar. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan wabak penyakit kepada Israel, lalu matilah 70.000 orang Israel. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memusnahkan Yerusalem. Akan tetapi, ketika malaikat itu hendak memusnahkan kota itu, Tuhan melihatnya dan berbelas kasihan kerana malapetaka yang hendak didatangkannya. Maka firman-Nya kepada malaikat pemusnah itu, Cukup,
Sekarang turunkanlah tanganmu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan sedang berdiri berdekatan dengan tempat pembantingan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud melayangkan pandang, dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dengan langit, dengan sebilah pedang yang terarah ke Yerusalem terhunus di tangannya. Daud dan para tua-tua pun sujud dengan mengenakan kain perkabungan. Kata Daud kepada Allah, Bukankah aku yang menyuruh penghitungan rakyat dijalankan? Akulah yang berdosa dan melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan oleh mereka? Ya Tuhan, Allahku, biarlah tanganmu melawan aku dan kaum keluargaku. Tetapi janganlah wabak melanda umatmu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad untuk mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi mendirikan sebuah mazbah bagi Tuhan di tempat pembantingan Ornan, orang Yebus itu. Maka Daud pun pergi selaras dengan kata-kata Gad yang disampaikannya atas nama Tuhan. Pada waktu itu, Ornan sedang mengirik gandum. Ketika dia berpaling, dilihatnya malaikat itu. Lalu keempat-empat orang anaknya yang ada bersama-samanya pun menyembunyikan diri. Datanglah Daud mendekati Ornan. Ketika Ornan memandang dan melihat Daud, keluarlah dia dari tempat pembantingan dan sujud memberi hormat kepada Daud. Kata Daud kepada Ornan, Berilah kepadaku tempat pembantingan ini, supaya aku dapat membangunkan sebuah mazbah bagi Tuhan. Berikanlah kepadaku dengan harga penuh, supaya wabak ini berhenti melanda rakyat. Kata Ornan kepada Daud, Ambillah sahaja, Tuanku Raja, dan lakukanlah apa yang Tuanku pandang baik. Lihatlah, hamba juga memberikan lembu ini sebagai korban bakaran, tukul pengirik ini sebagai kayu bakar, dan gandum sebagai persembahan bahan makanan. Semua itu hamba berikan. Tetapi Raja Daud berkata kepada Ornan, Jangan begitu, karena aku mahu membelinya daripadamu dengan harga penuh. Aku tidak mahu mengambil milikmu untuk dipersembahkan kepada Tuhan atau mempersembahkan korban bakaran yang kudapati secara percuma. Lalu Daud memberi Ornan 600 shikal emas yang ditimbangnya sebagai bayaran tempat itu. Daud pun membina sebuah mazbah bagi Tuhan di sana, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban kedamaian. Dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya dengan menurunkan api dari langit ke atas mazbah korban bakaran itu. Tuhan berfirman kepada malaikat itu agar ia memasukkan pedangnya kembali ke dalam sarungnya. Pada waktu itu, setelah Daud melihat bahwa Tuhan menjawabnya di tempat pembantingan Ornan, orang Yebus itu, dia pun mempersembahkan korban di sana. Kemah suci Tuhan yang dibuat Musa di gurun dan mazbah korban bakaran yang digunakan pada waktu itu ada di bukit pemujaan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi menghadap untuk mencari petunjuk Allah, karena dia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. 1 Tawarik, bab 22. Lalu Daud berkata, Disinilah bait Tuhan Allah kita, dan disinilah mazbah korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh agar pendatang yang ada di tanah Israel dikumpulkan. Lalu dia menugaskan para tukang untuk memahat batu-batu pahat bagi pembinaan rumah Allah. Daud menyediakan sejumlah besar besi untuk digunakan sebagai paku bagi daun pintu gerbang, dan untuk tupai-tupai, juga sejumlah besar gangsa sampai tidak tertimbang beratnya, serta kayu aras sampai tidak terhitung lagi, karena orang Sidon dan orang Tirus membawa banyak kayu aras untuk Daud. Kata Daud, Anakku Salomo masih muda dan kurang pengalaman, sedangkan bait yang akan dibina bagi Tuhan itu harus luar biasa besarnya, sehingga masyhur dan mulia di segala negeri. Jadi, biarlah kubuat segala persediaan untuk itu. Maka Daud pun menyiapkan banyak bahan sebelum kematiannya. Kemudian Daud memanggil Salomo, anaknya, dan memberikan amanat kepadanya untuk membina bait bagi Tuhan, Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, Anakku,
Aku sendiri memang amat ingin membina bait bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi turunlah untukku firman Tuhan demikian. Engkau telah menumpahkan banyak darah dan telah melakukan banyak peperangan besar. Engkau tidak boleh membina bait bagi namaku, karena telah kau tumpahkan banyak darah ke bumi di hadapanku. Sesungguhnya, seorang anak lelaki akan lahir bagimu. Dia akan menjadi orang yang dikurniai ketentraman, karena aku akan mengurniakan kepadanya ketentraman daripada semua musuh di sekelilingnya. Namanya ialah Salomo, dan pada zamannya aku akan mengurniakan damai serta sentosa kepada orang Israel. Dialah yang akan membina bait bagi namaku. Dia akan menjadi anak bagiku, dan aku akan menjadi bapa baginya. Aku akan mengukuhkan takhta kerajaannya atas Israel untuk selama-lamanya. Sekarang anakku, semoga Tuhan menyertai engkau, sehingga engkau berhasil membina bait Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Semoga Tuhan mengurniaimu kebijaksanaan dan pengertian ketika Dia memberi kamu kewibawaan untuk memerintah Israel, supaya engkau dapat berpegang teguh pada hukum Tuhan Allahmu. Jika engkau setia melakukan segala ketetapan dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel, maka engkau akan berjaya. Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan berasa kecewa. Sesungguhnya, dengan susah payah telah kusiapkan bagi bait Tuhan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, serta gangsa dan besi yang tidak tertimbang beratnya. Karena begitu banyaknya, aku juga telah menyiapkan kayu dan batu, tetapi engkau harus menambahnya lagi. Engkau pun mempunyai banyak pekerja, yaitu tukang pahat, tukang batu dan kayu, serta para ahli dalam segala jenis pekerjaan, emas, perak, gangsa, dan besi, tidak terhitung ramainya. Segeralah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Daud juga memerintahkan ke semua pembesar Israel membantu Salomo, anaknya. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengurniakan kepadamu ketenteraman di segala penjuru? Dia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya. Sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari hadirat Tuhan Allahmu. Segeralah bangunkan tempat suci bagi Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan segala alat kelengkapan tempat suci Allah dapat dibawa masuk ke dalam bait yang akan dibina bagi nama Tuhan. Mazmur bab 30. Aku akan memujimu ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan aku dan tidak membiarkan seteruku bergembira menumpaskan aku. Ya Tuhan, ya Allahku, aku telah berseru kepadamu, lalu Engkau menyembuhkan aku. Ya Tuhan, Engkau telah membawa nyawaku keluar dari kubur. Engkau telah melanjutkan usiaku, supaya aku tidak masuk ke lubang maut. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Tuhan, wahai umat-Nya yang warak, dan bersyukurlah mengingati nama-Nya yang suci. Kerana kemurkaannya cuma sebentar, keredaannya sepanjang kehidupan kekal. Tangisan mungkin berlangsung semalaman, tetapi kegembiraan muncul sewaktu pagi. Ketika aku berjaya, aku berkata, Aku tidak akan goyah. Tuhan, dengan keredaanmu, Engkau mengukuhkan gunungku. Dahulu ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku berasa bimbang. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, dan kepadamu aku telah merayu. Apakah gunanya jika darahku tertumpah dan aku masuk ke kubur? Adakah debu akan memujimu dan mengistiharkan kesetiaanmu? Dengarlah ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Ya Tuhan, tolonglah aku. Engkau telah mengubah kesedihanku menjadi tarian riang. Engkau telah melucutkan kedukaanku dan meliputiku dengan keriaan, supaya aku menyanyikan puji-pujian untuk-Mu sepanjang masa. Ya Tuhan, ya Allahku, aku akan bersyukur kepadamu selama-lamanya.